So tadi kita dah berhenti pada branding, marketing apa semua. Tapi Daniel ada satu soalan yang agak menarik juga ni. Ya, betul lah. Saya dah ada soalan ni daripada masa saya dalam umur belasan tahun. Dan saya tak tahu, sebab saya membandingkan macam mana how EPL works. For example, macam bila orang sell player contohnya kan. Bila player been transfer to another club, in term of monetary, in term of monetization tu, macam mana club to make money? Okay. Comparison between EPL dengan MFL. Contohnya, boleh tak Tuan boleh share the... Alright. Kalau macam kita ambil EPL lah dulu EPL. Kita tengok pasukan kegemaran saya semenjak kenal bola sepak. Liverpool. Liverpool pernah jual Mane, pernah jual Firmino, pernah jual siapa lagi, Matip, Shaqiri, banyak dia jual kan. Dan waktu jual tu jual Mane saja pun dah boleh beli berapa orang. Okay. Sebenarnya dia bergantung pada performance player lah. Tak ada orang nak beli player yang teruk dengan harga yang tinggi. Tapi seingat saya masa beli Salah dulu pun tak berapa duit je pun. Salah pernah main dekat Roma, Chelsea, sebelum tu dia pernah main sama dengan Mane Leipzig lah. So semakin hari semakin meningkat. Meningkat tu bermaksudnya coach yang boleh nampak benda ni. So untuk pergi ke prestasi yang tinggi ni, coach kena ada method yang tinggi lah, yang bagus lah untuk dia create player supaya harga, dia tahu benda ni satu hari sampai peak dia macam ni aku boleh jual lah. Maksudnya coach yang tentukan value value ni akan pernah dengar tak tu apa transfer market? Okay. So being evaluate lah. Dia ada auditor dia juga. Dia audit player ni lah. Maksudnya untuk audit player ni, ini yang memerlukan teknologi. Statistik apa benda. Macam kita tengok dekat badan semua player tu kan pakai katapult tu. GPS tu. GPS ni bukan itu saja bermaksudnya dari sudut tu. Lepas tu skill, development of skill tu. Pernah dengar tak kalau dia orang training sendiri to improve their skill. Dia rehat, dia tak ada rehat macam kita ni minum Milo ke apa benda, makan kerepek ke. Rehat dia develop skill. Kalau boleh satu hari satu skill. So skill, statistik, sampai sekarang bola tu jatuh kat mana, passing accurate dia berapa persen, semua dia ambil kira. That's why kalau kita tengok statistik ni dekat mungkin EPL dan mungkin juga di Europe satu orang satu statistik dia jaga. Dia akan, kita tengok yang pegang laptop bukan main ramai. Faham. Dan one of my friends dulu dia buat dia practical dan dia belajar di Liverpool. Sahabat saya ni dia sekarang ni dekan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. So saya tengok dia buat apa ni so-called biomekanik lah kot, yang banyak taruh wire-wire kat badan tu. Sebab tu bukan bidang saya walaupun di fakulti yang sama dulu. Dan dia dah buat PhD, dia ke sana apa semua. Bermaksudnya daripada bintang yang dah ada ni, untuk develop bintang baru ni, dia orang buat daripada awal. Dari umur berapa tahun. Dan dia ada satu kelompok yang mana dia develop yang maksudnya ada tim-tim bawah ni. Contohnya lah, kata kita tengok Spurs ke, dia bukan nak jadi champion.
dia develop player je untuk jual je. Faham. Ah, Macam Harry Kane kan. Ya, dia Ah, create player, dia jual. Saya fans Spurs. Ah, Play kan. okay. Sweet menang. Nanti kosong lah. Okay, so apa yang dia orang buat ni ada pelbagai. Macam yang dah jadi star ni, evaluation dia tu daripada apa, even injuries pun dia orang ambil kira lah. So bermaksudnya dalam statistik tu injured tahun bila apa benda semua, so harga dia macam ni. So jual seorang yang bagus boleh dapat 4 orang yang bagus yang akan jadi bagus. Okay, faham. So it's a investment lah. Contohnya kita tengok macam Liverpool beli kalau ikut beli Nunes. Beli Nunes tapi tak berapa menjadi. Belum lagi. Mungkin tak dapat sentuhan lagi. Beli Diaz dah tahun ni dah menjadi-jadi dah. Dah nampak. So mungkin Salah dah nak keluar ni. Kalau jual Salah sekarang, market dia dekat Saudi lah. So bila jual kat Saudi, mungkin Salah harga dia, market dia sekarang mungkin lah dalam 100 juta. Tapi kalau jual dekat tim EPL juga, tak sampailah harga tu. So apa yang Liverpool nampak, okay, ujung ni tak sambung kontrak, okay, masuk untuk jual. Kata, okay, kita nak jual Salah. Umur dia pun dah banyak. Okay, kalau aku jual kau, harga macam ni, kau dapat banyak ni. Okay, pergi. So kat sana, player bergantung pada gaji lah. Kalau gaji ni dia dah tak kira hari, dia kira saat dah sekarang. Gaji player kan. Sekali tendang, berapa dah. Contohnya. So, player pula, dari satu sudut lain, dia dah nampak diri dia, dia bukan dah nak main bola dah. Dia nak main, inilah, dia dapat duit lah. Retirement process lah. So, sampai tu tahap, Suarez, umur dah bersara dah. Betul. Mungkin Suarez tu hidup bukan macam Ronaldo. Macam kita lah, aku macam ni cukup lah, pakai Protosaga cukup lah, janji aku boleh hidup sampai mati, contohnya. So, most of the top player ni, bila sampai satu tahap, dia dah, investment dia dah banyak. Beli tu, buat ni, business ni. So, at one time dia dah stop. So, macam bro tanya tadi tu, duit tu memang dapat kat club, tapi adalah insentif dia. Dan dengan gaji yang dia dapat tu pun dah kontrak dia dengan kita panggil personal sponsor dia. At one time ada zaman-zaman sebelum ni lah, dia ada personal sponsor. Orang lain semua pakai Nike, dia seorang yang pakai Adidas. Pun ada. Dan bila dia personal sponsor tu ada tempias-tempias kepada kelab. Kelab akan letakkan lah. Dia punya dalam kontrak player tu mesti ada win-win situation. Clause lah, dia ada Ada clause dia. So kelab still ada tempias dia. Ya. Okay. So contohnya kalau kat Malaysia ni cuba dah buat macam tu. Tapi siapa? Main bola ni dia kena ada rupa juga. Tengoklah Zaboslai punya muka. Bapak lah handsome kalau kita kira kan. Senang tak? Kalau masuk gambar cantik lah. Tak payah ni lah, David Beckham. David Beckham. Tapi kalau kena main terror, personality tak ada hauk, memang tak jadi apa lah kan. It's a package sebenarnya. Sebab tu kata bila main bola ni, kalau ada package, kau boleh jadi model, kau boleh jadi apa, kau dah terror, kau dah macam contoh Ronaldo, kau dah hebat, kau boleh lompat tinggi pula, kau boleh ni macam-macam benda dia boleh diportraykan kan. So macam kita ni, player kita habis sangat bila terror pergi colour rambut, apa benda tu. Tu apa yang tuan cakap tadi tu, adakah reality apa yang tuan cakap tu, yang itu contoh macam saya anggap macam on EPL side lah, adakah dekat Malaysia benda yang sama berlaku? Contoh macam dari segi penjualan kan, adakah kelab akan dapat keuntungan daripada jual player tu? Kat sini dia tunggu free agent.
you apa dia panggil apa uh, free agent ni maksudnya habis kontrak. Oh, dia tak ada macam demand daripada, contoh macam JDT nak beli player daripada Perak. Pernah dengar? Tak pernah dengar. Itu yang saya pelik. Itu yang saya pelik. Contoh kan saya suka main game FIFA tu kan. FIFA Manager. Saya mau suka main dulu. Saya tengok dapat notification apa tu Liverpool punya ni nak beli Harry Kane. Contoh dekat Tottenham dululah. Saya cakap, banyak yang offer. Macam excited. Lepas tengok balik. Lepas tu esok dengar news macam Kelantan tak boleh bayar gaji. Kenapa dia jadi macam ni? Kenapa sistem dia lain? Bukan sistem lain. Sebab klausa tu, contohnya macam Kedah tak boleh bayar gaji. Player dia semua pergi belah kan. Dia adalah klausa dia tak bayar gaji berapa lama, boleh cabut. Faham. Sebelum FIFA ban. FIFA dah ban lama tu sekarang? Belum lagi, on the way. Tu lah maksudnya dekat Malaysia, mungkin ekosistem of monetary ecosystem tu tak berlaku. Dia macam bila belum sampai tu macam mana nak beli duit sendiri pun tak ada. Selagi dia berkait-kait lah, selagi pengurusan tak betul-betul buat secara profesional dan act as a professional, financially you tak boleh achieve that. Even JDT pun tak buat benda tu. Apa JDT buat? JDT lebih hebat sikit. JDT dia beli player. Okay. Dia beli player yang bagus tapi playing time kurang. So player dia banyak, tengok semua dipinjam kan. Supaya market tu ada. Macam tuan cakap ni pasal loan player tu. Macam mana how that works? Okay, loan player ni ada beberapa cara. Okay, bila habis season ataupun transfer window tu, dia main bagus. Tapi ada dua orang yang sama position dalam tim lah. Contohnya tim bawah ada satu yang perlu position tu. Okay, aku tak nak buang dia, aku tak nak ni. Aku bagi kau pinjam, aku bayar gaji separuh, kau bayar gaji separuh. Oh macam tu. Dia tak ada macam certain amount yang diberi kepada kelab yang bagi pinjam tu, bagi loan tu. Tak ada. Contoh macam ikut certain clause, you have to pay certain amount. Oh bukan. Dia macam ni je. It's either aku bagi pinjam, kau bayar semua gaji dia, ataupun aku bagi pinjam, aku bayar separuh. Faham. Okay. So kebiasaannya dekat league kita tunggu dia dah free agent, kontrak dia habis. Kontrak habis, adalah so-called broker. Jom lah pergi main dekat sana lah. Oh macam tu. Pergi main kat sana. Sekarang gaji kau berapa? 10,000. Okay lah, aku bagi 15 lah. Dia tak berlaku dalam kelab tu kelab lah. Dekat luar pun sama. Dia pakai broker. Jerry Maguire lah. So dekat kita ni Jerry Maguire dia tak berapa ramai lagi. Dan kita pula tak ada duit. Kita hanya boleh offer gaji je. So maksudnya nak kata aku beli tengah-tengah ni nak beli. Ni nak beli Arya Haiman. Sekejap lagi TMJ kata, kau gaji pun tak bayar, kau nak beli Arya Haiman, apa benda kau ni kan? Kau ni cerita apa sebenarnya? Faham. Kalau macam dia beli import daripada kelab-kelab lain tu sama jugalah. Player tu dah dah habis kontrak baru dia beli. Normally klausa dia mesti ada. Dia hujung kontrak dia. Lagi 2 bulan nak habis. Dia dah start ni lah. Ataupun lagi 6 bulan nak habis. Dia dah start deal lah. So player ni akan di offer. Kelab lama akan offer. Nak sambung kontrak tak? Gaji sama. Sekali yang ni pula broker ni datang, jangan sambung. Kau habiskan lah. Betul tak? Pasal broker kan? How broker make money? Sorry. Banyak tanya. Interesting. Macam mana tu? Macam mana broker make money daripada broker make transfer? money.
gaji lah. Sebulan gaji ataupun apa? Katalah dia ambil, okay, gaji dia 3 bulan, kalau gaji dia 10,000, dia ambil 5,000 setiap bulan. Siapa yang bayar? Katalah kita bayar, owner club bayar, contohnya management bayar, gaji player, 5,000 kepada agent, 5,000. So that's how agent maintain. Dia sampai bila-bila ataupun untuk Tak, certain amount je? certain period lah. Dia macam recommend agency lah. Okay. So, dan banyaklah juga ketirisan pasal benda ni. Ketirisan dia dulu pernah berlaku, which is gaji player dikawal, katalah semua player dalam team ni, coach dah pilih, coach ni biasa bawa set dia lah, assistant dia apa benda semua lah. So dia dah pilih semua player ni, okay, setiap bulan gaji korang, okay, management, kau minta management banyak ni, tapi 1,000 setiap orang tu aku punya. Pun macam Pernah tu. berlaku. Okay. Faham. So, depend. I mean, as a summarize kan untuk this part, adakah apa yang EPL buat sekarang yang dia orang dah establish, kita boleh copy benda yang sama ataupun memang we're not going to do that lah? Okay. Kalau keuangan tim-tim kat Malaysia ni dah sampai tahap yang so-called business minded lah. Yang mana boleh create business. Contoh macam kita cerita tadi, macam Red Bull, dia jual air, bermula daripada isotonic, tapi dia ada team macam-macam. Dia dah jadi macam satu sports organisation. Dan siapa pakai baju Red Bull tu kira bangga gila. Betul. Salah seorang kita punya freelance football tu, Z Ahmad. Jadi latest, jadi atlet Freestyler. Red Bull. Dan sangat privilege lah. Apa yang dia tak jual kat kedai tu, baju Tapi Red Bull punya branding pun dia memang dikenali sebagai apa tu, sport organizer yang pelik-pelik tau. Dia suka yang pelik-pelik kan, extreme sport kan. Dan dipahamkan di luar yang saya tahu, contohnya macam sebab saya pernah berurusan dengan grup Sporting CP ni. Sporting CP ni dia macam majlis sukan. Dia bukan macam dekat sini. Ni persatuan ni persatuan ni. Sporting CP ni ataupun Barcelona FC, Real Madrid FC, dia football club tapi dia brand dia ialah sports organisation. Semua sukan duduk bawah dia. Kita tengok kalau dia pergi tournament, jersey semua sama. Tak adalah tiba-tiba yang ni minyak Afiat, emas Anwar, apa benda semua kan. Tak ada. They bring satu brand. Kalau Barcelona apa, Rakuten. So satu. Hoki ke dia pergi basketball ke semua sama. JC pun semua sama. So maksudnya branding tadi lah. Kita satu tim je. Emas Anwar, takraw je. Ketepu, takraw. Sukan lain tak ada. So buat apa aku nak bagi takraw je kan? Ini yang kita nak buat kat Perak dulu. Tapi malangnya ialah hasrat sahaja. Tapi kalau jadi macam tu, is a sports organisation, private lah. Game changer lah. Game changer. Maksudnya majlis sukan semua ni, dia akan terima apa orang kata fine punya material lah. Atlet yang bagus lah. Yang well sponsored apa benda semua. Tapi kita tak, mungkinlah vision kita ni dengan, yelah tak boleh nak lawan contohnya macam mungkin penganalisa sukan
Dr. Pekan Ramli ke, mungkin dia tu dia melihat dari sudut yang berbeza. Kita melihat dari sudut yang kita kata di peringkat kita, bisnes di peringkat kita yang kita faham. Tapi kita tidak ada support bisnes yang betul-betul berteraskan sukan, yang mana kalau kerajaan nak set up ke, nak apa ke, ada satu yang memang fokus dia sukan je. Dia tak boleh dah melibatkan Produkkan daripada benda-benda lain. benda-benda lain. So sukan ni that's why sekarang dia dah start buat sports satellite account. Yang mana sports satellite account ni kami propose di kementerian, tapi dah dibuat lah sekarang ni. Dia menyumbang kepada KDNK negara. Contohnya, kalau orang pergi tengok bola ataupun ada event bola lah, World Cup, duit ni akan dibagi, kerajaan akan keluar peruntukan kepada tourism. Sedangkan income tu ialah sukan. Faham. Okey, sekarang ni diorang segmen kan, bermaksudnya bila ada bola, orang pergi tidur hotel. Pasal apa kau pergi tidur hotel? Pasal kau nak tengok bola. Nak tengok bola kan? Nak tengok bola. So duit hotel ni, income yang dapat ni akan disegmenkan kepada sukan. Barulah sukan ni berkembang, bisnes dia. Pengusaha-pengusaha sukan ni barulah akan kerajaan nampak. Sebelum ni kerajaan tak nampak. Asal buat contohnya Rimba Raid baru buat kat Lenggong. Sukan. Tapi bagi duit kat tourism. Faham. So tourism lah yang ni income. Sebenarnya sukan yang menjana duit yang masuk. Betul. Berapa negara datang? 20 negara. Tapi dilihat dari sudut tourism, bukan sukan. So sampai bila sukan tidak menyumbang lah maksudnya. So dalam konteks yang sama, dalam bola ke, dalam sukan apa ke, kalau benda ni tidak dilaraskan dengan betul, kita tak dapat, macam bro tanya, macam mana dapat duit ni lah? Macam ni. Sebab statistik on the income tu kita tak dapat. Sebab kita tak boleh pergi tanya DOSM, berapa sukan menyumbang lah? Faham. Tak ada lah. Tak ada, semua tourism. Ni pembangunan, okey nak buat apa? Kita kena buat hotel lagi banyak sebab orang datang tengok bola ni nanti. Tourism dapat. Sedangkan dia boleh brandkan benda tu di bawah hotel bola Malaysia. So bola, segmen sukan. Bukan setakat bola lah. Bukan setakat bola, maksud segmen sukan. Sukan yang ada. Yang memberi menjana duit kan. Tapi tak buat. Sekarang baru nak buat, tapi wallahualam sama ada menjurus ke arah tu ataupun tidak. At least now dah ada footing lah. Mana dia dah start. Dan kita just tengok ke mana hala tuju dia lah. Kenapa tourism dapat duit banyak, peruntukan yang besar selepas pendidikan? Sebab tourism dah ada satellite account dia sendiri. Faham. Dia dah ada. Kalau kau pergi main kayak, ini income dia. Kalau kau panjat gunung, ini benda dia. Kategori apa, kuadran apa, income tu duduk. Something new yang we know, right? Yes. Yang satellite account yang, I mean, how government supposed to have lah. Tapi kat overseas semua benda ni dah dibuat. That's why diorang boleh panggil industri, sports industry. Kita memang kita nak panggil sports industry juga, tapi kita apa benda tak ada lagi kan. Tak, macam okay lah, based on my observation, every time there's new changes in the government, dia punya continuity tu tak ada. So dia ada dia punya interest apa. Semua orang ada pandangan masing-masing. Contohnya semua orang macam coach, contoh badminton, macam mana nak create Chongwei lagi satu. Sebab apa? Sports tak ada peruntukan sendiri yang mana statistik tu di bawah DOSM ni, contohnya data ni mengatakan income daripada sukan, okey peruntukan tahun depan kita dapat banyak ni, kerajaan akan bagi banyak ni, 200 juta ni untuk pembangunan sukan je.
Tak ada benda tu. Ni kena mohon. Ni dapatlah ni, oh banyak dah sangat kan, contoh. So hopefully dengan adanya satellite account ni, spot satellite account ni, dia akan menjurus ke arah industri yang pure lah, yang generate income generator lah jadi. Okay, interesting. Tapi berbalik-balik pada macam tadi kita ada sentuh statistik lah, apa semua kan. So, peranan teknologi dengan inovasi dalam sukan. Kat mana, adakah kita dah ada sekarang kat sini? Macam saya tengok, saya minat Liverpool kan. Saya tengok, diorang ada team yang hanya monitor BP, blood, every time bila you dah lari, dia akan ambil, dia akan buat measurement apa semua. So, itu considered teknologi yang dia boleh monitor para player apa semua. So, adakah kita dah ada benda tu kat Malaysia? Bukan setakat sukan bola lah, sukan-sukan lain yang ni. Okay, oleh kerana minat tim yang sama, jadi kita akan bagi jawapan yang lebih bias sikit lah. sophisticated lah maksudnya. Sorry. Okay, buat masa ni ada, tapi ada tu sekadar kulit bawang orang kata. Sebab kita nampak player pun ada pakai yang saya kata tadi, katapult tu, dia boleh monitor BP, boleh monitor semua tu. Dia lebih kepada performance lah. Tapi untuk kata dedicated macam satu medical team, macam kelab-kelab dekat overseas tu, kita tak ada lagi kot rasanya, kecuali JDT mungkin ada. Dan kita bila injury yang teruk, sama ada dibawa untuk inspection ke ITM ataupun untuk recovery pergi buat di ITM, ataupun pergi ke ISM. So centralized. Maksudnya kita masih bergantung harap kepada kerajaan lah. Faham. Dan buat masa ni kita pernah dengar yang terbaru player JDT injured masa main lawan apa hari tu, dihantar untuk treatment di Spain. Tapi player Perak ke mana ke belum ada lagi lah yang dihantar sampai sejauh tu untuk rawatan pemulihan dengan kadar segera tu. So macam di overseas tu mungkin teknologi dia lebih advance dari sudut pemakanan. Mungkin makanan semua bertimbang lah orang kata. Kalori berapa, dan macam saya buat juga, saya pun pernah buat benda tu kat rumah, tapi tak berapa hari je lah. Rasa lapar tu mencanak-canak kan. Tapi apa yang dibuat, kita lifestyle kita berbeza mungkin. Player-player kita tak boleh adapt 100% macam disiplin di overseas. Kemungkinan off season di sana barulah diorang enjoy, diorang party-party, minum-minum. Dekat sini bukan tak minum juga, tapi banyak minum teh tarik, apa benda semua kan. Oleh kerana saya pernah bersama pasukan tu, jadi bila malam kita pergi minum, kita nampak lepas training lepak mama dengan merokoknya, dengan apanya. Mungkin dekat Liverpool tu tak pernah lah kita tengok, tapi yang kita tahu diorang bila habis season je baru diorang pergi Ibiza ke, pergi party naik boat, apa benda party-party, bergaduh ke apa benda selepas season. Dekat sini almost every day lepas training pergi mamak. Jadi berbalik kepada nutrition ni, mungkin satu hari apa yang kami pernah rancang di Perak lah, kami nak wujudkan satu klinik macam di Selangor dulu, sports care ni.
untuk menjaga pemakanan during season lah orang kata. Tapi mungkin hajat tu tak kesampaian. Tapi planning tu memang ada, paperwork tu memang ada, memang dah siap. Cuma peranan untuk kita buat ni sama ada player boleh ikut tak boleh ikut tu kita tak tahu. Sebab budaya kita mungkin main bola ni satu, glamour sebenarnya main bola ni. Boleh kawan artis tu. Bukan ni. So mungkin glamour tu menyebabkan disiplin kurang, mungkin gaji tak dapat, tak boleh nak makan benda elok contohnya kan. Tapi along the way, kalau kita tengok permainan bola sepak yang kita ada, kalau kita janganlah compare jauh sangat. Kita jangan compare overseas dulu. Kita compare team yang ada, yang systematic dengan yang kurang. Maksudnya kita ambil yang JDT ataupun Selangor. Sebab Selangor ni dia pun apply the sport science dalam team dia juga. So bermaksudnya mengah dia tu, keletihan bermain bola tu macam tak dapat bayangkan tau. Dengan letih, dengan lari kita tengok dari mula-mula lari elok, lepas tu dengan huru-haranya main kan. So di situ kita boleh tengok dah gaya tu. Kalau kita ambil jauh sikit lagi, kita ambil pula di EPL ataupun La Liga, dia orang macam tak penat. Dia tak ada restless tau main bola. Dia tak ada tiba-tiba penat sapu kaki orang, tak ada. Dia maintain. Let's say lah 90 minutes tambah lagi 30 minutes relax. Tapi mungkin adakah dia disebabkan macam kalau kita tengok kat mungkin tak nak bias lah kan. Dekat sini mungkin player turun petang, turun training apa semua. Tapi bila kita tengok macam kat EPL tu dia ada punch in pukul 8 pagi. 8 pagi buat apa? Pergi breakfast sama-sama dan buat strength. Dan bawa ni. Dah macam kerja kan. You dibayar gaji untuk bekerja. Satu hari saya akan sharekan kita punya proposal yang apa Lan cakap. Football is a job. You kena punch. Betul. You punch in, punch out. Hari-hari you sini kalau tak ada game, tengok dekat mall lah. Dia gambar. Sebab benda ni is observation kan. Bila kita observe, kita tengok even daripada social media pun kita tengok every morning dia orang clock in, pergi breakfast, lepas tu buat cardio ke, pergi buat strength ke, belajar tactical ke, and then baru ada ni kan. So dia macam dia masuk pagi, petang, habis, okay, balik. Itu paling betul lah. Memang itu. Kalau kita buat macam tu dengan tak bayar gaji, rasa player nak datang tak? Sesuai lah. So apa yang berlaku, kita ni duduk bermain tak ada sekatan. Bini nak datang jumpa boleh, ni boleh. Kat sana dia memang ada waktu dia nak jumpa time bila, apa, disiplin lah. So apa yang berlaku kalau kata kita buat kat sini macam tu, saya rasa coach player lah mengamuk. Punch in, punch out ni memang dah diamalkan dekat sana. Memang itu sistem dia orang. So nak kata benda ni pemahaman tu, player ingat dia dibayar gaji untuk main bola je. Betul. Kalau kat sini, kat sana dia ialah job, Career. kalau aku tak bagus, aku boleh kena tendang bila-bila je. Betul. Kat sini siapa nak bawa aku, kabel ni, kabel. So macam tu. Jadi daripada situlah, daripada segi teknologi ke innovation yang dia orang dapat, dia orang boleh terapkan. Sebab apa? Player tu selalu ada. Dan benda tu boleh dilakukan ikut apa yang dah difahamkan. Teknologi tu kita kata sampai tahap kasut kau aku boleh buat lah untuk kaki kau.
Macam tu. Aku boleh sukat kaki kau ni, kau boleh main, kau boleh lari berapa lama lah. Kita tengok beberapa hari sudah, contohnya siapa Liverpool ni, siapa player mana ni, dia diturunkan Jota masa main hari tu, dia tak boleh main full time sebab with the condition baik injured, dia monitor boleh main 30 minit je contohnya. 30 minit lah masuk. Kita selagi kepala lutut tak tanggal, balut Masuk main. dia. Balut main. So maksudnya knowledge, sains sukan, main dengan cakap. Say ni kata buat macam ni, ni kata. Coach pula tidak ada sains sukan yang dia orang ni pergi yang tahap 1, tahap 2, tahap 3 yang very mild. Tapi dalam tim ada doktor. Doktor ni dipinjamkan daripada hospital. Hospital contoh Perak ambil daripada hospital Bainun lah. Seorang doktor. Kadang-kadang doktor advice, coach tak nak ikut. Kadang-kadang doktor advice, suruh rehat, coach kata bagi main. Cucuk lah contohnya. So banyak benda. So along the way tu, teknologi memang perlu lah. Memang banyak benda. Tapi tak tahulah, buat masa sekarang, saya rasa dia dah mirip kepada US punya sports lah. Dia dah nak pergi ke banyak rehat tu. Kalau kita tengok American football, ada 4 kuarter. Dulu bola pernah disajah jadi 4 kuarter juga. Supaya US ni nak invade banyak sukan tu. Lepas tu dia nak banyak ke arah entertainment. Tak lama silap-silap main bola pun ada macam wrestling, tengah main gaduh apa benda. Sebab dia towards entertainment. Faham. Kalau kita kata performance, dia more to athletic lah. Kalau benda-benda yang main ramai-ramai ni, dia entertainment lah lebih. Betul. So interesting lah. So that's why kalau macam Ujang cakap tadi, even kasut pun dia boleh customizekan untuk you punya kaki, dan disebabkan yang itu customize, benda tu boleh dijadikan jualan untuk pergi balik kepada kelab-kelab ataupun as a ni lah sponsorship kan. Okay, so kita dah tengok on financial, branding, marketing and even technology dengan innovation apa semua. Apa opportunity yang ada untuk sports? I mean, bukan sekadar dekat bola sepak je. Any sports yang ada sekarang ni, apa opportunity yang kita ada, especially in Malaysia punya sports market ni? Kalau kita kata lah, sports ni dia banyak kategori lah. Dia ada recreational, dia ada leisure, high performance. So kalau high performance ni, mostly yang kita tengok yang baru UFC, is it high performance? High performance. Tapi dia tidak masuk dalam road to goal tu, RTG tu. Sebab sukan tu so-called individual. Mostly dia pergi on personal. Contohnya yang baru ni menang kat France, memanah berkuda. Diorang tiba-tiba champion budak kecil diorang tu kan. Malaysia pun bawa nama Malaysia tapi tak ada sponsor. Sebab dia anggap sukan-sukan ni yang tidak termasuk dalam high performance. Dia ada list dia, berapa high performance ni ada berapa sukan, dan sukan biasa ni ada berapa sukan. So kalau kita kata untuk opportunity dalam bisnes lah, maybe kita boleh jadi macam Nusa Masuri badminton. Boleh buat duit, tapi player tu kalau pergi contohnya pergi ranking yang macam Masters 1000, Masters 500 tu, tengoklah menang 600,000. Mungkin a good business,
tapi you must have a good facilities lah. Nak start kecil tak boleh benda ni. Dia memang perlu investment. Takkan kita nak panggil 3-4 orang main badminton dengan kita. Yalah. Nak main kan. Dia mesti kena match juga lah. Contohnya yang macam Purple League badminton, dia ada league sendiri, dan kita ada juga Malaysia Open. So kalau untuk create opportunity tu untuk business, mungkin kita kena go professional lah. Kalau nak berniaga dalam Malaysia je, I don't think so lah. Whatever yang ada sekarang ni dah okay je lah. Lepas tu, lagi satu, kalau kita kata sports ni, it happen masa kita orang first batch dulu, masa kita orang study dulu, dia panggil mod sport, modified sports. Waktu tu kita orang tak berapa familiar modified sports ni apa benda. Dia suruh create, apa benda you boleh modify. So sekarang baru benda ni berlaku tau. Is it because apa yang pemain pedal lah. Pedal, lepas tu tag ball, lepas tu even futsal, apa lagi sukan-sukan yang apa benda Dodgeball, Sukan yang ni apa benda foot golf. okay. ada yang apa ni dekat Olimpik tu yang dia sapu itu yang lantai tu. Sapu gasi leceh. Apa lesen lah. apa benda dia panggil Dia macam bowling. yang slider tu kan. Slider tu. Apa benda tak ingat nama dia. So sukan-sukan ni modified sports ni, dia sebenarnya inilah yang generate income kalau kita nak berniaga. Small scope, tak perlu kita siapkan facilities kita tak perlu ada team pun nak buat futsal, buka gelanggang futsal. Sekarang kalau buka, ataupun buka je artificial football field macam Bukit Jelutong ataupun KV, Rhino KV, satu malam income satu padang 1,200 malam. Sekali dengan referee apa semua. Lepas tu satu malam daripada pukul 7 sampai pukul 2 pagi ke apa semua. You boleh collect kalau 4 padang you ada, macam Rhino KV tu contohnya 4 padang, satu malam 10,000, 12,000. Satu hari, bukan satu malam, satu hari. So modified sport boleh buat duit. Tapi kalau nak buat tim bola, nak kena masuk M3, M4, M3 ni duit habis. Lebih baik create sports facilities, which is sekarang sangat demand ialah artificial football field. So kat Ipoh tak ada. Kalau LAN-nya Danny ada duit ke, boleh buka satu kat sini kan. Okay. Ataupun commercial kat swimming pool tu yang tengah ada lumut hijau. So benda-benda ni dia lebih kepada facilities lah kalau kita nak berniaga. Tapi kalau kita nak buat team, nak cari duit memang sukar sikit lah. Kecuali kita memang duit banyak. Siapa ni, mungkin kita jadi macam Chelsea punya owner tu, apa benda tu, Russia. Kalau Malaysia ni opportunity untuk make money, I mean to become success in the sport business adalah recreational business. Business. Sebab it's more on like kita involve consumer base kan. Yep. Kalau macam yang high performance macam bola, itu adalah based on tournament. And yet you need to have full facilities. Tapi kalau kita ada gelanggang futsal, orang nak buat tournament, organizer yang kena siapkan. Nak ambulans dia kena siapkan, dia kena sewa, nak rela dia kena sediakan, nak polis datang dia kena sediakan. So kita provider je. Tapi dalam bentuk sponsorship, kita boleh highlight kita punya tempat tu orang kata kan. Tapi kalau nak berniaga, nak ada tim bola, saya sarankan lupakan saja buat macam ni. Belum boleh buat duit.
Kecuali zaman saya main dulu, ada satu ketika boleh buat duit lah. Kita orang masuk 7 sebelah. 7 aside dengan 9 aside. Tapi hadiah dia yang bukan-bukan lah. Lembu, kambing. Tapi kita orang jual lah lepas tu kan. Tapi mencari lah. Minggu ni kat mana ada 7 sebelah, pergi main. Tu boleh. Itu untuk yang buat duit lah. Tapi manager kita orang ialah toki ayam. So maksudnya confirm boleh makan ayam lah. Tapi tu untuk buat duit. Owner, contohnya kalau jadi owner team yang macam tu, dia panggil social league lah. Tu boleh buat duit. Socially. Then you can go for macam Lan masuk veteran punya liga. Socially tu maksudnya macam mana? Boleh explain? Social league ni, okay. Macam saya pun tengah otak saya tengah berfikir something ni. Takut sama. Social league, dia liga haram lah. Oh, Liga Haram. Okay. Liga haram ni bukan haram pasal apa. Dia tidak affiliate dengan FAM, dengan faham. Persatuan Bola Sepak Liga Daerah. Haram je lah. Tapi kalau penganjuran bawah Persatuan Bola Sepak Daerah ke yang affiliate dengan FAM, okey je. Tapi kalau social league ni biasanya untuk buat duit. Okay. Kalau yang persatuan buat, dia dapat duit kat persatuan lah. Macam faham. kita ni, okey kita organize. Okey, minggu depan kita akan buat futsal. 64 pasukan kita nak. Satu pasukan 500. Hadiah kita ada sponsor. Katalah waktu tu Standard Chartered nak sponsor. Kenapa football team yang ada sekarang tak buat benda tu? Kenapa dia tak organize yang macam, I mean, dia ada stadium, ada facilities. Kenapa dia tak organize macam dia buat social punya league yang actually contribute to dia punya monetary value juga sebenarnya? Kenapa dia tak buat? Sebab bawah satu FC ada 4 pasukan dia kena jaga. Dia tak ada masa nak buat benda-benda ni. Faham. So, apa yang dia buat ialah sekarang ni grassroots akan dibagi kepada persatuan buat. Dia orang fokus on professional. Dia orang tak boleh buat social league sebab melanggar peraturan lah pula. Oh, macam tu. Okay. So, social league ni orang macam kita boleh buat. Minggu ni kita buat 2,000, 3,000 dapat duit kan. Business lah. Tapi kalau nak suruh yang affiliate buat, dia dapat kira duit persatuan lah. Faham. So, that's it lah. Kalau lagi satu, contoh sponsor. Saya pernah approach bank untuk sponsor Perak. Bank kata, oh nanti tim lain kata apa kalau saya sponsor? Tak adil lah. Nampak tak mentality? Contohnya kita ambil bank tu lokal. Contoh bank rakyat lah. Kita minta dia sponsor. Bank rakyat mana ada sampai overseas? Betul. So sekurang-kurangnya dalam Malaysia je orang nampak kan. Oh tak boleh lah, nanti tim lain kata apa pula. Kalau kita sponsor sebab bank rakyat ni Malaysia punya. Nanti negeri ni kata apa pula apa. Macam apa benda kau cakap ni kan. So berbalik-balik pada tu lah, is how you want to brand lah. So dia kena ada these two parties yang akan agree to that extent. Sebab dia tak faham. Sponsorship ni dia tak faham. Satunya dia tak faham. Macam kita katalah, kenapa the brand dekat JDT tu UNICEF. Baik dia ambil persatuan orang pekak tak. Persatuan orang pekak Johor. Oh itu sama ya macam UNICEF tapi coverage dia kat mana? Betul. Value tu kat mana? Orang tahu UNICEF lah sponsor. Gila kot. Nike. UNICEF lah, kita duduk sebelah UNICEF kot. So dia berbalik-balik pada how you manage and what direction you pergi. Yes. Okay, I mean sebenarnya ada banyak lagi kita punya ni. Mungkin nanti kita boleh undang lagi. Ujang mungkin kita ada spesifik topik yang kita boleh cover, or maybe para pendengar kita nak suggest dan mungkin kita boleh jadikan topik untuk podcast kita yang seterusnya, dan kita boleh invite Ujang. Dia banyak ni. Nampak je macam ni kan, nampak macam biasa-biasa, tapi dia punya input tu memang padu lah. So I mean untuk kita summarizekan lah, mungkin
Ujang ada kata-kata yang boleh mungkin nak trigger ke supaya macam mana kita nak make this sport as a business ni successful. So apa yang boleh Bagi pandangan saya lah, pendapat, nak kata pendapat tu betul tak betul, Wallahualam. Tapi dari sudut sukan ini, dia kena sincere lah, senang cerita. Sukan ni dia tak ada, dia tidak boleh lari daripada kritikan. Dan kita kena buat benda betul. Kalau kita buat benda tak betul, dari sudut pengurusan, dia takkan ke mana-mana, dan kita tidak boleh pura-pura tahu. Sebab sukan ni ialah berkenaan sains. Sains sukan dan juga pengalaman. Kerana pengalaman sahaja tak cukup, dia harus selari dengan keadaan semasa. Whoever yang terlibat ataupun dalam bisnes sukan ni, yang saya rasa lah, dia kena selari dengan teknologi sekarang lah. Definisi sukan tu kena betul. Dan insyaAllah lah kot, dalam masa-masa akan datang tu, khasnya Malaysia lah, kita dapat satu industri yang betul-betul mantap lah, dengan kejurulatihannya, dengan fasilitiesnya, dan dengan komen-komen yang membangun lah. Sebab sukan ni selalu orang komen, semua ya, nak hantar macam profesor komen cara profesor, ya, pemain cara pemain, ya, yang pengkritik pun mengkritik tanpa usul periksa. Pokok pangkalnya ialah ilmu, knowledge pasal sukan. Mungkin hari ini apa yang dikongsikan tidaklah tinggi dari sudut keilmuannya, tapi sekurang-kurangnya boleh membuka minda macam mana kita nak mendapat satu industri sukan yang sihat, insyaAllah. tu dia tadi. I think orang kata apa yang dikongsikan dalam podcast untuk episod kali ni tu, sukan sebagai penyaga atau sport as a business tu mungkin dapat trigger atau bagi change of mindset lah, untuk tengok daripada apa yang kita tahu selama ni kepada sesuatu yang benda baru, macam leisure sport ataupun dah jadi satu trending yang mana kita boleh generate income dan treat it as a proper business. So, okay. I think itu je kita ada masa untuk saat dan ketika ini. Sekali lagi, Terpaling PM nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ujang meluangkan masa. Padahal hari ini ada event, tapi dia bagi ruangan untuk kita bersemuka dalam Terpaling PM Podcast. Oleh itu, kalau ada apa-apa komen, ada apa cadangan tambah baik untuk podcast Terpaling PM ni, kami alu-alukan. Dan macam biasalah kan, kalau untuk sukan ni kita hanya cakap majulah sukan untuk negara.